dan Multimedia Malaysia. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyambut hari ulang tahun RTM. Ya, sama-sama. Saya pun baru nak mengucap pada Datuk. Datuk sudah memulakannya dahulu. Merah kita pada malam ini, Datuk. Ini saya ikut arahan. Bersempena kita meraihkan. Walaupun kita juga merasa gusar dan gundah gulana dengan persekitaran yang berlangsung pada ketika ini. Tapi bersempena dengan ini juga, 1 April ulang tahun RTM yang ke-74. Juga Datuk making a comeback. Menteri di dalam sektor pendidikan, sebelum ini kementerian, kemudian kementerian luar, dan kini berada di kementerian yang harus membina naratif baru dengan backdrop latar belakang COVID-19 ini. Bagaimana Datuk melihat perjalanan itu dan bagaimana mungkin the big picture di dalam mata fikir Datuk bila berada di sini? Ya, kalau gambaran pandangan sarwanya itu tak berubah, konteksnya berubah dari analog kepada digital. Tapi sebagai sebuah badan penyiar, saya fikir haluannya itu harus berpegang kepada nilai. Kalau dalam Al-Quran itu surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ada 3 prinsip itu. Yang pertama ialah bijaksana, yang kedua mendidik, dan yang ketiga, ini bahasa yang diberi oleh Dr. Awang Sarian kepada saya selepas berdebat lama dengan dia. Dia kata merentas. Saya ingat berdialog. Dia kata merentas sebab sifatnya ialah merentas bahasa. Ini RTM kan, merentas bahasa, merentas wilayah, merentas agama, merentas generasi sekarang merentas generasi, ya. Jadi saya fikir itu kekuatan dan keunikan RTM sudah sekian lama. Dalam banyak hal selari dengan zaman. Saya difahamkan teknologi yang ada di RTM itu orang kata setanding ya dengan mana-mana stesen penyiaran yang lain dalam negara dan juga di rantau ini. Jadi soalnya sekarang ialah bagaimana kita mengupaya atau menghupaya RTM itu supaya bertambah baik lagi. Menarik apabila Datuk menyebutkan ini, memetik pula An-Nahl 125, kerana di penghujung petikan itu Datuk menyebutkan soal wajadilhum billati ahsan, bermujadalah, merentas, berbahas, berdialog untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Dan saya membaca bebenang ciapan Datuk di Twitter. Nampaknya kita masih bergulat di dalam membezakan antara berita benar dan berita palsu ini. Ada 10 bebenang itu. Ini satu cabaran yang real dan Datuk kini berada di kedudukan ini. Dalam realiti, saya pun tak tahu dari segi psikologinya mereka yang mencipta-cipta ceritanya. Bukan politik sudah lagi, dia sudah tidak. Apa bagaimana Datuk memahami ini? Dari satu segi mula-mula saya lihat mungkin ini sinisism, ya. Memang rakyat selalu sinis terhadap kerajaan. Siapapun yang menjadi kerajaan. Siapapun jadi kerajaan dia sinis. Tapi kalau ikut data di SKMM, ya, ada satu, dia macam naik mendadak jumlah atau peratusan berita palsu ini. Lebih, saya ingat 15%, ya. Tapi itu kalau berita palsu. Sebab itu dah ada 45 kes yang disiasat, 6 sudah di-charge. Ketua Polis Negara kata ada yang sudah ditangkap. Ramai juga, saya tak ingat angkanya, ada yang dibawa ke mahkamah, ramai yang mengaku salah, ya. Tapi itu di bawah undang-undang yang berbeza. Tak tahulah, mungkin sebab dah tak duduk di rumah ni, dia tak ada apa nak buat kan, duk tengok kita berdua ni kan, dia ni lagi. Cuma yang menjadi kerisauan ialah kita ni berperang dengan COVID-19, tapi pada waktu yang sama harus berperang dengan berita palsu. Sebab itu kita di KKMM terpaksa menubuhkan pasukan yang kita panggil pasukan respons pantas. Ni macam dekat debat ni kan, dia kena ada masa 30 saat untuk jawabnya. Sebabnya kalau nak kira palsu saja itu mengambil masa untuk di-charge dan sebagainya. Tapi ada berita-berita, cerita-cerita yang mengelirukan atau yang menggusarkan. Yang ini tak boleh tunggu masa untuk disiasat sama ada oleh SKMM atau oleh polis. Mesti dijawab. Sebab itu hari-hari pasukan respons pantas kita purata setiap hari mungkin 5, 6, 7 cerita yang
harus diperbetulkan. Jadi dah jadi satu tugas pula untuk kita menjawab benda-benda begitu. Saya melihat itu satu realiti yang pada peringkat awal saya menjangkakan bahawa minat masyarakat ataupun warga net terhadap mencerap berita palsu ni akan mula mengendur apabila kita mula bergerak jauh daripada polemik politik. Tetapi kelihatannya, sebab itu saya sebutkan tadi Datuk, kelihatannya berita palsu yang sekarang ni sedang berleluasa, yang Datuk cuba tangani di dalam bebenang ciapan Twitter itu adalah bukan politik. Tidak, dia bukan. Saya kalau politik ini saya faham. Betul. Jadi kita orang politik biasalah itu bukanlah suka tapi biasa. Tapi dia sudah melampaui politik. Ada waktunya dia jadi perkauman. Misalnya bila Menteri Agama lah kita kata Dr. Zulkifli melancarkan tabung musaadah. Pada saya satu projek yang sangat baik. Bukan saja baik, dia innocent, dia tak ada apa-apa, dia memang tabung untuk COVID-19. Sama je dengan tabung oleh badan-badan yang lain. Tetapi ada orang melihat oleh kerana ianya dibuat oleh Menteri Agama maka ia hanya ditujukan untuk orang Islam. Beliau menafikan dalam ketika membuat pengumuman disebut dengan jelas untuk semua termasuk frontliners yang barisan hadapan itu pelbagai kaum, pelbagai agama. Tetapi inilah percubaan-percubaan. Saya tidak tahu sama ada ini kerana sinis atau kerana apa, tapi tidak begitu, tidak menyenangkan. Datuk, saya juga mengamat-amati kecenderungan Datuk. Jelas sekali Datuk terbuka. Bahkan tadi Datuk memulakan bahawa nilainya masih sama, cuma aparatusnya mungkin berbeza. Kerana saya melihat keterbukaan Datuk semenjak di Kementerian Pendidikan membenarkan perbezaan pandangan, pentasnya adalah merupakan kampus. Dan kini Datuk berada di sini, kementerian ini yang seharusnya membina naratif baru di dalam kerencaman yang ada. Kerana wacana di dalam media perdana bahkan media baru sangat terbelah mengikut etnik. Berlatar belakangkan COVID, polemik politik semasa itu menjadi suatu, bagi saya itu satu kemujuran kerana Datuk bersifat terbuka, tetapi itu juga menjadi cabaran kerana keterbukaan ini juga datang bersama je dengan boleh disalahartikan. Saya cuba misalnya temuduga saya yang pertama untuk akhbar ialah dengan Sinar Harian. Yang ni orang tak boleh nak kata apalah sebab saya dengan Sinar Harian ni bukan kerana Datuk Usamnya, sejak zaman saya muda. Yang kedua dengan Sinciu. Dan minggu depan saya ada pertemuan dengan dua kumpulan badan masyarakat sivil. Yang pertama teman-teman lama Dr. Awang Sarian, Datuk Zainal Abidin Borhan, dari DBP, Gapena sebagainya. Kumpulan kedua yang akan saya temui ialah dari Huazong, gabungan Persatuan Tionghoa Malaysia. Dia satu payung di peringkat kebangsaan, ada 150 lebih kurang persatuan. Pengusinya Tan Sri Goh, orang Sabah. Dan dia berbahasa kebangsaan dengan baik. Ini semua untuk merentas tadi, merentas kaum, merentas bahasa. Malangnya saya tak boleh berbahasa Mandarin walaupun saya main basketball. Itu satu kerugian yang amat sangat. Tapi kita kena sebab Malaysia memang sifatnya majmuk. Dan kemajmukan Malaysia itu mesti dijadikan kekuatan. Dan kita harus, saya selalu kata, kita tak boleh sekadar toleran, tak boleh sekadar menghormati, tak boleh sekadar memahami, tapi harus menyukai. Menyukai kelainan itu. Baru kita boleh merasai nikmatnya hidup bersama secara damai dalam kepelbagaian. Jadi gagasan itu akan ditumpahkan di dalam template kerangka-kerangka agensi yang ada di bawah kementerian ini? Tidak menjadi satu kesukaran sebab kalau kita lihat dalam visi dan misi kementerian dan ada 6 terasnya itu, sudah dengan secara tersirat perkara-perkara itu sudah tertanam. Jadi ini pun satu perkara juga. Ada waktunya sebagai orang politik kita jangan terlalu mencuba. Bila terlalu mencuba dia jadi sama ada hambar ataupun nampak sangat lakonan. Jadi benda tu sudah secara
natural ada dalam kementerian. Dia sekadar perlu diperkukuhkan, dipertingkatkan, dan saya fikir RTM juga sebenarnya ada kepelbagaian itu. 5 saluran 5 saluran TV, 34 stesen radio. Saya kena sebut betul-betul. Salah malu dan dalam pelbagai bahasa. Itu sudah suatu kekuatan yang sudah sedia ada. Datuk, yang masih lagi semangatnya 74 tahun RTM hari ini 1 April, dan Datuk juga memimpin kementerian ini dengan keterbukaan yang Datuk ada. Namun begitu realitinya, cabaran membina naratif itu tadi masih terbatas di dalam julat waktu yang berbaki sekitar maksima 2,5 tahun. Dan kita berdepan pula dengan COVID-19 yang memerlukan keserta-mertaan. Fokus kita semua berpaling kepada satu titik yang menuntut segenap masa, tenaga. 2,5 tahun ini. Ya, saya lihat COVID-19 ini suatu bencana luar biasa, dan dia memerlukan langkah-langkah luar biasa juga untuk mengatasinya. Dari satu segi yang lain, sebenarnya dia membuka peluang. Kita selalu kata di sebalik sesuatu yang tidak baik itu mungkin ada hikmahnya. Dan saya fikir hikmahnya ialah seharusnya rakyat Malaysia pada masa ini melupakan dulu soal kaum, soal agama, maksud saya soal perbezaan kaum, perbezaan agama, dan fokus sepenuhnya kepada cara untuk mengatasi masalah ataupun pandemik atau wabak COVID-19 ini. Dan kita lihat ada peristiwa-peristiwa dan ada langkah-langkah dan inisiatif yang dilakukan oleh pelbagai pihak yang menunjukkan mereka merentas kaum, dan itu harus lebih diwar-warkan daripada cerita-cerita yang bersifat perkauman itu. Jadi kita kena mencari insiden-insiden, contoh-contoh yang boleh jadi teladan. Ya, mungkin untuk melihat ini sebagai satu kesempatan, pakej prihatin juga sudah pun dibentuk. Saya memanggil dengan kependekan pakej prihatin untuk memudahkan perbincangan kita. Betul. Itu akan kita tangani. Selain daripada talian mula kami buka 0322829841. Selain itu juga anda boleh memanfaatkan berita RTM Facebook, pautannya secara langsung dibawakan kepada anda. Di bawah itu, manfaatkan ruang itu untuk berinteraksi bersama Yang Berhormat Menteri. Jadi jangan ke mana-mana, kita berjeda terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh warga RTM. Saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-74 RTM. Semoga anda semua akan terus memberi penghormatan terbaik demi negara tercinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-74 pada seluruh warga RTM di seluruh Malaysia, dengan mendoakan agar RTM akan terus kekal menjadi wadah bagi suara rakyat Malaysia, menyampaikan berita-berita dan juga perkara-perkara yang dipikirkan penting untuk memberitahu rakyat Malaysia situasi dan keadaan yang ada di negara kita dan juga di seluruh dunia. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Ya, pada hari ini kami juga meraihkan 74 tahun RTM sebagai jenama media paling dipercayai menghubung generasi selama 74 tahun. Bersama kerana itu kita bawakan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedianya, dan di peringkat awal tadi kita membicarakan tentang peranan membina naratif berlatar belakangkan krisis COVID-19 yang kita hadapi, dan saya membangkitkan tadi tentang pakej prihatin ini sebagai usaha untuk menyantuni dan meredam tekanan yang ada. Namun begitu ada sahaja pihak yang menganggap bahawa tidak cukup. Pelbagai polemik yang sedang berlangsung ni. Bagaimana sebagai menteri yang bertanggungjawab untuk memahamkan ini? Apa respon awal, Datuk? Ya, memang kalau dilihat prihatin ini merupakan pakej rangsangan yang terbesarlah ya dalam sejarah Malaysia. Dia meliputi semua, termasuk yang jarang disebut M40. Separuh daripada jumlah itu ialah untuk melindungi kepentingan rakyat, khususnya yang dianggap yang disebut sebagai B40 dan sebagainya. Namun pakej prihatin memang bukan sesuatu yang akan membantu semua benda bagi setiap orang. Matlamat utamanya lah untuk cuba membantu dalam konteks aliran tunai. Sebab itu dia ada dua bahagian itu. Satu ialah bahagian pemberian tunai, dan satu lagi ialah yang tak langsung itu. Maknanya dia tak dapat duit. Makcik Kiah tak dapat semuanya tunai, tapi sebahagian itu ialah boleh menangguhkan sewa rumah, dapat akses percuma internet dan beberapa yang lain. Dan ada orang tanya saya, dia kata ini dah bulan April, hari ini 1 hari bulan, belum dapat apa-apa bayaran tunai. Saya kata memang benar, belum. InsyaAllah akan disegerakan, saya percaya. Tapi yang tak perlu bayar itu sudah mula dirasai. Yang percuma, yang dapat diskaun elektrik itu sudah mula dirasai. Jadi dia begitu. Nah, kenapa diperlukan rangsangan yang sedemikian sekarang? Itu untuk membantu aliran tunai semasa. Tapi dia tak akan berhenti di situ. Saya yakin akan ada kesinambungannya. Misalnya, apa berlaku pasca PKP dan pasca COVID-19? Ini sedang dirangka dan akan saya yakin akan diumumkan bila sampai masanya. Yang mustahak ialah kita ada, sebagai contoh saja ya, Rancangan Malaysia ke-12. Kita ada Wawasan Kemakmuran Bersama. Itu adalah jajaran yang sudah ditetapkan sehingga tahun 2030. COVID-19 menyebabkan kita lari dari jajaran itu. Jadi sekarang soal membantu dari segi aliran tunai, selepas ini ialah kembali sesegera mungkin pada jajaran itu, supaya kita boleh meneruskan haluan perjuangan. Lama tak guna ayat garis-garis besar haluan perjuangan ini, ya, untuk kembali ke situ. Jadi dia harus bertahap-tahap. Jadi saya sangat sedar bahawa ada komen, ada kritikan mengatakan ini tidak menyelesaikan masalah yang sepenuhnya memang dia tidak bertujuan atau ia memang tidak mampu. Dia tidak direka untuk menyelesaikan semua masalah. Dia semasa meringankan. Kemudian akan ada cara bagaimana nak kembali kepada jajaran yang asal. Ya, Datuk, saya melihat cabarannya kepada kerajaan semasa ini adalah kerana skala
kegeruhan COVID-19 ini, ia begitu menjalar dan begitu mendasar, sehingga kan Datuk Seri menyebut kita mula memberikan suluhan kepada M40 yang jarang-jarang ditangani sebelum ini. Namun begitu masih ada di sana sini menganggap bahawa kami tidak diwakil, tidak disebut, tidak disentuh. Sedangkan kerajaan, kabinet mengatakan bahawa kita prihatin dan ingin melihat semua. Kita harus faham cabaran ini. Ya, benar. Dari satu segi memang matlamat kita ialah supaya tiada yang akan tercicir. Ya. Dan memang itu suatu niat dan akan cuba kita laksanakan. Memang tak tersebut semua. Saya bagi contoh ya, dalam industri seni kreatif. Itu ada pelbagai golongan. Ada sektornya, itu ada media, ya, ada penulisan, ada warisan, kemudian ada istilah yang dipanggil kreatif berfungsi atau functional creativity, ya. Dan convergence itu antara sains dan seni sudah berlaku dan sebagainya. Kalau nak disebut dalam industri lakonan sahaja ataupun penerbitan filem, itu ada, saya ingat ada lebih 20 pekerjaan yang berkaitan dengan pembikinan filem sahaja. Jadi memang tak tersebut. Yang ada ialah disebut 3, ya, karyawan, artis dan penyanyi. Jadi kita harus cerakinkan, perhalusi semua itu. Nah, memang kalau nak dikirakan untuk yang B40, semua harus dapat. Sebagai contoh, mereka yang telah menerima BSH itu memang layak untuk pakej prihatin. Tidaklah automatik, tetapi mereka seharusnya layak. Kalau ada juga yang tak dapat dan sebagainya, ini harus cuba dibantu. Saya bagi contoh, Finas, ya, melihat soal karyawan lakonan filem dan sebagainya. Di kalangan mereka ini ada penggiat-penggiat yang bergantung kepada gaji atau allowance harian. Mereka ini menggelar diri mereka sebagai freelance, ya. Majikannya tidak tetap. Kalau mereka ini sudah dalam BSH, itu tak timbul masalah. Bagaimana kalau mereka belum? Bagaimana kalau mereka tiada EPF? Bagaimana kalau dia tiada SOCSO? Kalau nak berpandu hanya kepada cukai pendapatan tahun lalu, itu belum tentu menggambarkan pendapatan dia tahun ini. Jadi bagaimana kalau dia ada kesukaran untuk memohon pakej ini? Jadi kita buat keputusan, Finas harus membantu. Apa caranya? Mungkin kalau A tak kena, B tak kena, C tak kena, mungkin harus mewakili mereka bertemu dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Kita tolong sahkan. Tidaklah semudah saya menyebutnya, tapi ya, harus dibantu mereka ini, sebab memang kita kenal dia memang baskers, ya. Dia memang seorang penyanyi, tetapi sekarang mana ada orang jemput untuk menyanyi kecuali RTM, ya. Menyanyi di rumah mula hari ini, itu suatu percubaan yang pada saya sangat murni. Sekurang-kurangnya memberi peluang untuk mereka menyampaikan lagu mereka, dan kita beri sedikit imbuhan. Kalau tidak, langsung tak menyanyi, sebagai contoh. Jadi kalau tercicir itu dalam konteks yang sedemikian rupa, saya timbulkan ini di kalangan teman-teman Menteri Kabinet. Kita masing-masing kena harus bantu. Itu yang di bawah pelancongan tu, penari, seni pementasan yang sekarang ni memang tak boleh cari makan. Jadi harus dibantu. Jadi kalau tercicir itu kerana sebab-sebab teknikal dan itu, saya fikir kita harus cari jalan untuk bantu. Saya melihat ciapan Datuk menceritakan tentang pertemuan Datuk bersama karyawan ini. Ini yang mereka suarakan ataupun ada butiran lain? Itu antara yang ditimbulkan. Ya, misalnya kalau dia penerbit filem, dia sepatutnya buat syuting, ya, penggambaran, tapi tak boleh kerana COVID-19. Jadi dia berniat nak bayar gaji kepada sekumpulan petugas, dari pelakon sampai kepada cameraman dan sebagainya, tapi
tak ada kerja. Jadi dia tak boleh nak membayarnya. Yang sepatutnya dibayar tu pun tak ada kerja juga. Jadi dia ada satu jaringan dekat situ, suatu ini, dan itu kena dibantu, dan mereka timbulkan ini dalam perbincangan itu. Mereka timbulkan soal yang freelance, ya. Ni dalam RTM sendiri ni ada sekumpulan petugas-petugas yang saya anggap sebagai wira di balik tabir. Istilah yang dalam bahasa Inggeris digunakan piecemeal workers. Ini disebut artis picisan. Ya, itu sajalah. Tapi harus cari nama yang lebih muluk, harus lebih muluk daripada itu. Ya, ini yang harus dilihat. Ya, sekiranya mereka sudah, itu saya kata, kalau dia dah memang dalam BSH, itu tak timbul masalah. Betul. Ini penulis, sastrawan. Saya menelefon Ketua Satu Gapena kemarin, Datuk Zainal Abidin, bertanya khabar. Dia kata ialah mereka harap perkara-perkara ini dapat ditangani dengan baik. Datuk, mungkin belum ada lagi solusinya yang baku untuk elemen-elemen yang Datuk sebutkan ini. Tetapi saya membayangkan soalan yang sama saya tanyakan kepada beberapa anggota kabinet yang lain. Soal eligibility, kelayakan dan verifikasi, pengabsahan. Itu cabaran yang besar. Kerana, itu sebab, itu yang saya katakan tadi. Sekurang-kurangnya dalam beberapa keadaan kita kata, okey, Finas boleh main peranan untuk mereka yang dikatakan di bawah naungannya atau RTM dan yang lain-lain juga harus mainkan peranan itu. Kalau tidak itu mungkin ada yang tercecer itu kerana dia kelihatannya tak layak, kerana semata-mata soal dokumentasi ataupun soal yang melibatkan soal-soal perundangan atau prosedur itu. Ya. Datuk, itu kalau kita melihatkan kalangan mereka yang berada di dalam radar KKMM. Apakah ada karyawan yang tidak berada dalam radar KKM yang juga harus kita tangani? Akan kita jawab nanti selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, bersama Datuk Saifuddin. Beradiklah bersama yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah. Saya minta izinlah untuk memberikan julukan tuan rumah sempena hari jadi RTM ini, Datuk. Tadi kita bicarakan sebelum berjeda tentang mereka yang diladeni di dalam pakej prihatin ini, dan kita bercakap tentang karyawan, seniman, dan kita banyak merujuk, Datuk banyak merujuk kepada mereka yang berada di dalam radar, di bawah payung kementerian. Mungkin Datuk ada sedikit pandangan tentang mereka. Apakah ada lagi karyawan, seniman? Saya kira craftsman misalnya. Kalau artisan. Artisan yang bukan di bawah kami. Saya penari, mereka yang terlibat dalam pementasan, pelbagai jenis pementasan, komedi, juru acara, itu ada di mana-mana. Penulis, sastrawan, yang membuat arca dan sebagainya, itu banyak. Juru gambar, itu ada di mana-mana. Jadi kumpulan itu ramai dan besar, dan saya timbulkan juga dalam kabinet supaya teman-teman yang lain juga melihat bahawa di bawah tanggungjawab masing-masing itu ada penggiat-penggiat atau karyawan seni kreatif. Ini ada di kalangan mereka. Cuma saya sebelum terlupa, saya juga nak ucap terima kasih kepada syarikat-syarikat telekomunikasi yang memberi, ada macam-macam inisiatif. Hari ini kita dah mula dapat percuma akses internet ini. Sebelum ini pun sudah ada inisiatif yang diberikan oleh boleh kata semua 13 syarikat telekomunikasi. Ada inisiatif mereka. Cuma sekarang ini orang mengadu juga, merungut juga. Dia kata duduk di rumah tapi nampak gayanya macam internet tu agak perlahan. Sebenarnya begini, dalam peta internet negara kita, dia terbahagi kepada 3 komponen: kawasan perumahan, jalan raya dan pejabat. Sekarang semua orang duduk di rumah. Jadi ada tempat yang lengang, kalau istilahnya begitu, dan ada tempat yang begitu aktif. Jadi saya tahu yang syarikat-syarikat telekomunikasi sedang berhempas pulas pula bagaimana ni nak menangani penggunaan internet yang tiba-tiba meledak di kawasan perumahan. Mudah-mudahan ia dapat
diladeni dengan sebaik-baiknya. Apabila Datuk menyebutkan ini, saya ingin mengaitkan dengan Datuk menyebutkan tadi soal jajaran. Kerana apa yang berlaku ini begitu fundamental, begitu dramatik. Saya menyebutkan tadi ia begitu menjalar dan begitu mendasar, dan kesannya dia akan mengubah tiang-tiang seri utama gaya hidup kita selepas PKP ini sekalipun. Dan kelihatannya digital boleh menjadi suatu solusi yang kelihatannya boleh menyantuni keperluan semasa ini. Jadi apabila Datuk menyebutkan soal penjajaran itu tadi, orang mula bercakap soal new normal, norma baru yang bakal terzahir selepas PKP dan selepas COVID. Saya tahu Datuk punya idea besar itu. Jadi saya ingin mencungkil sedikit, kerana penjajaran kalau kita berbalik kepada kedudukan asal, mungkin itu sudah tidak relevan lagi. Kita menjajar kepada norma baru. Apakah Datuk bersetuju? Ya, kita punya garis besar haluan kita itu ialah menuju industri masa depan. Kalau dalam konteks pertumbuhan atau aksis pertumbuhan ekonomi dunia pun telah berubah. Masa saya di Kementerian Luar Negeri itu, misalnya saya mengajak teman-teman untuk melihat kawasan sekitar Laut Caspian. Sebab itu satu kawasan pertumbuhan baru, aksis pertumbuhan baru itu. 5 negara yang kaya dengan minyak dan petroleum dan gas yang jarang dilihat orang, tapi potensi yang sangat besar. Begitu juga industri masa depan itu. Ini yang orang selalu kata artificial intelligence, robotik dan sebagainya. Kita harus menuju itu. Dan di sebalik COVID-19 itu, saya berharap kita belajar tentang beberapa perkara. Sebagai contoh, sekarang orang mula melihat kepentingan akses internet pada kadar yang tertentu. Kita dah pandai merungut kalau dia perlahan dan sebagainya. Kedua, orang sudah mula melihat kepentingan menjadi masyarakat yang tidak lagi menggunakan wang dalam bentuknya yang konvensional. Dalam bahasa Inggerisnya cashless society. Ini menarik sebab kalau COVID-19 ini dikatakan mula merebaknya di China, kita harus belajar dari pengalaman China, bukan saja mengatasi dan menangani wabak ataupun pandemik COVID-19, tetapi bagaimana China yang tidak punya lembah silikon, tetapi rakyatnya itu lebih dari segi aplikasi cashless society itu lebih baik dari Amerika Syarikat. Dan Malaysia sekarang, rakyat kita mula belajar betapa pentingnya, kerana bila dia nak membuat pesanan makanan hari ini, dia tak ke kedai, walaupun masih boleh ke kedai, tapi dia mula membuat pesanan dalam talian, dan membayar dalam talian. Jadi ini suatu normal yang baru untuk rakyat Malaysia, yang tak biasa kena dibiasakan. Di bawah KKMM tu Dr. Adham, di bawah KKMM kita ni banyak sangat ini, ada MDEC. Antara yang mencabar MDEC dan ini sedang diusahakan ialah bagaimana dengan segera mendidik PKS, Makcik Kiah, Mutu, Alia, dan sebagainya, untuk berjinak-jinak dengan e-commerce. Sebab itu kaedahnya yang terbaik. Ni Ramadan nak datang, Bazar orang mula Ramadan, bertanya wajah baru. Apakah dia wajah baru Bazar Ramadan? Saya fikir yang sedang difikirkan oleh MDEC ialah bagaimana dia jadi e-Bazar Ramadan. Maknanya masih ada Bazar Ramadan, tapi bukan lagi secara fizikal, makanan tetap fizikal, tapi maksudnya kita tidak ke pasar atau ke bazar seperti mana yang lazim, tetapi melihatnya secara online. Dan itu akan menjadi suatu normal yang baru untuk orang yang menjaja dan berjual setahun sekali pada musim Ramadan dan yang membeli pada musim Ramadan. Datuk, persoalan yang saya timbulkan itu, saya berminat untuk kaitkan dengan memposisikan kementerian ini, kerana kita menyentuh soal MDEC, menyentuh soal digital, ini semua terangkum di bawah struktur KKMM itu, multimedianya ada di situ. Dan kita melihat bahawa antara realiti yang bakal kita hadapi adalah 1 juta bakal kehilangan pekerjaan.
Dan tadi juga Datuk menyebut soal mereka yang sifatnya sebagai disebut free agents dalam realiti ekonomi lejang, gig economy, saya memanggilnya sebagai ekonomi lejang. Tidak ada jaminan pekerjaan lagi. Dan ini mungkin bakal menjadi realiti yang harus ditangani oleh kabinet untuk ekonomi pasca COVID ini. Jadi kelihatannya seperti KKM ini bakal dan seharusnya menjadi suatu kementerian yang mungkin bahkan lebih berkesan daripada Kementerian Pendidikan, kerana pendidikan tidak formal itu menjadi semakin penting di dalam dunia Fourth Industrial Revolution. Itu antara yang harus dilakukan. Soal pembelajaran apa yang dikatakan e-learning itu, e-pembelajaran itu harus diperkukuhkan. Dan satu perkara yang sekarang juga sedang dilihat oleh kerajaan ialah soal sektor ekonomi informal itu. Sebenarnya besar, yang selama ini juga kita sedar ia besar, tapi mungkin tidak pernah diukur dengan angka sehingga kita tahu berapa peratus daripada KDNK misalnya. Tapi kerana COVID-19 kita harus mengukurnya dan kita harus melihatnya. Sebagai contoh ya, saya tidak fikir ada mana-mana menteri yang tahu berapa sebenarnya anggaran para penggiat seni kreatif. Saya tahu mungkin lebih 100,000, tapi saya pun tak tahu berapa sebenarnya. Ini adalah peluang untuk kita melihat ke dalam, untuk kita berfikir dengan lebih serius, dengan lebih mendalam, bagaimana kita meladeni penggiat-penggiat seni sebenarnya yang punya peranan yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, bukan saja dalam industri kreatif. Sebab soal industri kreatif sekarang pun dia bukan konvensional macam dulu. Dalam istilah industri kreatif itu ada suatu yang dikatakan wayang ataupun filem itu, antara lain definisinya ialah gambar yang bergerak. Secara konvensional, gambar yang bergerak itu ialah gambar pelakon yang bergerak. Animasi bukan pelakon. Dan yang buat animasi itu bukannya orang seni, dia engineer, dia jurutera. Dia minat dia berbeza. Jadi di situ sudah ada keterangkuman antara seni dan kejuruteraan misalnya. Jadi kalau digabung jalinkan semua itu, dan kerana memang secara, saya tak tahulah, mungkin secara natural, orang muda dia lebih suka sendirian, membuat perniagaannya sendiri, dia meluahkan ekspresi bakatnya dengan cara yang kita mungkin tidak faham. Orang tua macam saya, you pun tak muda sangat, tak boleh memahaminya, tetapi kita harus meladeninya ini, sebab ini adalah masa depan negara dan masa depan dunia. Kita tak boleh salahkan mereka, kita tak boleh suruh mereka kenapa you tidak bekerja dalam bidang yang konvensional. Jadi normal baru itu banyak. Pendidikan secara dalam talian, perniagaan dalam talian, kehidupan yang berbeza. Kaedahnya saya tak tahulah, bila orang dah lama duduk di rumah lepas ni, apa pula agaknya fenomena baru dia kerana lama duduk di rumah. Ini semua kita harus lihat dengan sebaik-baiknya. Datuk, pada hemat saya, Datuk sudah menyebutnya. Saya semua cuba mengungkapkan kembali dan cuba menyusunnya untuk tujuan pembincangan kita, kerana 74 tahun RTM hari ini, 1 April lebih 70 tahun kita bencanai pandangan awam, membina naratif untuk kita menyantuninya. Dan kita melihat beban di dalam Kementerian Pendidikan hari ini dengan pendidikan yang begitu berstruktur. Bahkan cabaran paling besar di dalam Fourth Industrial Revolution yang disebutkan selalu RI4 ini adalah kerana pendidikan yang terlalu formal tidak memungkinkan untuk kita bergerak membina masyarakat RI4. Kelihatannya seperti peranan itu berada di pundak KKMM. Saya fikir ini tanggungjawab bersama, tapi pokoknya anak muda sekarang, murid-murid sekolah sekarang, cara kita mendidiknya tentu tak sama dengan cara kita ke sekolah dulu. Dia sudah lahir dengan internet, dengan telefon dan sebagainya. Dan kalau kita masih di takuk yang lama, mengajar dengan cara yang konvensional,
mereka akan menjadi murid-murid yang hadir ke sekolah tetapi hadirnya seperti tak hadir. Ya. Absence in his or her presence dengan izin. Dan itu bukan yang kita hendak berlaku di kalangan murid-murid. Begitu juga nanti dengan cara kehidupan mereka akan jadi sangat berbeza. Saya ingat anak saya masa dia tingkatan 3. Saya dengan isteri saya, bila tengok dia balik ke rumah, cara dia belajar, kita risau ni belajar ke tak belajar. Sebab masa saya belajar, makna belajar ialah duduk, ada buku, ada pen, semua sunyi. Anak saya masa tingkatan 3, TV dia ada, dia memegang telefon sambil mendengar saya tak tahu apa, dan tak duduk macam saya duduk belajar. Dia duduk sengit lah apa. Tapi bagi generasi dia, itu yang sekarang ini umur dia dah 20 tahun lebih, ya. Kalau generasi adik dia yang umurnya belasan tahun, lain lagi caranya. Dan sistem pendidikan, apa saja yang kita lakukan, harus menerima hakikat bahawa ini bukan kerana COVID-19, tapi memang perkembangan itu menuju ke arah pelbagai bentuk normal baru yang harus kita Datuk, kita akan perdalamkan ini lagi seketika nanti. Kita berehat seketika untuk membenarkan laluan Datuk minum seketika. Okey, bersama Datuk Saifuddin Abdullah. Basketball, Datuk? Ya. Datuk minat basketball. Iyalah. Saya dianggap menteri bola keranjang. Okey. Boleh jarang. Itu janggal dan itu satu kelainan dan unik yang menarik. Kita bersama pada waktu ini meraihkan 74 tahun RTM sebagai penghubung generasi, dan saya sebutkan tadi bahawa Datuk Saifuddin tuan rumahnya untuk RTM sambutan 74 tahun ini. Dan banyak yang kita bicarakan di peringkat awal tadi tentang pakej prihatin COVID-19, bagaimana pakej ini harus ditangani dan juga bentuk-bentuk cabaran yang ada. Dan saya bawakan di penghujung itu soal bila kita bercakap soal mendepani cabaran semasa itu juga sedang berubah, dan wajahnya kita sebutkan sedang berlaku penjajaran baru. Kita menggunakan istilah new normal, norma baru yang bakal terbentuk selepas COVID-19. Dan ini bukan hanya soal Malaysia, Datuk, kan? Ini soal seluruh dunia juga. Sejagat. Bila berkata paksi kuasa juga sedang beralih daripada Amerika Syarikat, dan itu kita sedang lihat secara harian peralihan itu. Betul. Dan saya sebutkan tadi, Datuk, soal kementerian ini. Datuk memimpinnya, dan kita melihat perubahan ini harus ditangani, dan kelihatannya struktur-struktur yang sifatnya formal itu semakin runtuh. Runtuh mungkin terlalu negatif, tetapi kerelevanannya tergugat di bawah realiti baru RI4 ini. Kelihatannya seperti kementerian ini mempunyai keluasan, fleksibiliti untuk menanggapi perubahan-perubahan yang tidak tertangani oleh kementerian-kementerian yang begitu baku ini. Ya, saya fikir beginilah, untuk lebih diplomatik, ya, menjawabnya. Saya fikir begini, kebetulannya ICT antara perkara yang harus kami urus tadbir. Saya telah menimbulkan beberapa kali kepentingan untuk kita mempunyai suatu kerangka yang komprehensif tentang perkembangan ICT dan masa depan ICT negara, supaya apa saja yang namanya ICT, baik di bawah kementerian saya, Kementerian Pendidikan, KPT, Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi, alam sekitar, ya, kita ada suatu matlamat yang sama, dan kita seolah-olah berbagi-bagi tugas lah. Ya, orang ni buat A, orang ni buat B, tapi pokoknya A nak sampai ke Z. Itu harus berlaku. Yang kedua ialah perubahan-perubahan pendekatan. Sebagaimana kita tahulah, kaca TV hari ini, ya, bagi setengah orang masih kaca TV yang sama, bagi setengah orang bukan lagi begitu. Dia melihatnya di handphone, dia melihatnya dalam tablet dan pada skrin laptop dan sebagainya. Begitu juga cara kita mendidik anak-anak kita. Ada 2-3 contoh yang mudah. Pertama, soal kelayakan yang dikatakan profesional tidak sama lagi seperti misalnya 10 tahun dulu. Saya bagi contoh mudah, ya. 10 tahun dulu, kalau anak kita graduate sebagai jurutera, ada ijazah sarjana muda jurutera, arkitek, perakaunan, itu sudah memadai. Tapi dunia hari ini kata tidak.
kalau nak jadi seorang jurutera, dia kena habiskan, tamatkan betul perjalanan pelajaran dia itu sehingga dia menjadi seorang yang membawa title IR. Kalau menjadi arkitek, ada title AR. Kalau menjadi accountant, dia menjadi CA. Ya. Kalau tidak, itu tak memadai sebab competition itu sangat meluas. Tapi itu pun masih tradisional. Sebab ada orang mengatakan bahawa bagi setengah-setengah bidang profesional, itu bukan cara belajarnya. Cara belajarnya ialah terjun ke gelanggang, kemudian ada istilahnya hand holding. Nah, ini yang 10 tahun dulu terkenal dengan istilah coaching, mentoring dan sebagainya. Jadi dia tidak melalui proses yang konvensional. Oleh yang demikian, saya fikir sistem pendidikan kita, cara kita melihat perkembangan, ingat tak dulu disebut IT kan, tak lama lepas tu disebut ICT. Saya fikir tahun depan mungkin dah lain dah dia punya ni. Jadi ini cabaran kita. Jadi jajaran itu harus. Jadi kita mengharap di bawah kepimpinan Datuk 74 tahun RTM bergulat membina pandangan ini, Datuk. Akhir ini mungkin ucapan kepada warga RTM 74 tahun. Saya sangat mengkagumi semua wira yang berada di RTM ini, walau sebesar mana dan sekecil mana pun peranan anda semua. Pada saya semuanya besar belaka, jasa dan bakti itu akan dikenang dan saya berdoa Allah akan membalasnya, dan saya cukup yakin dengan bakat dan tahap profesional yang ada di RTM, RTM akan terus maju, bukan sahaja untuk tahun ke-75, untuk 74 tahun lagi dan selanjutnya. Saya berdoa agar peranan kita semakin mantap dan semakin berkesan dan rakyat mendapat manfaat yang terbaik daripada segala yang kita laksanakan bersama. InsyaAllah. Terima kasih, Datuk. Dan hakikatnya RTM juga warganya sebahagian daripada frontliner. Saya memanggil mereka Bardan. Barisan hadapan. Ini istilah baru ni. Saya nak tanya Dr. Awang saya. Apa istilahnya? Okey, terima kasih, Datuk. Selamat ulang tahun RTM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.